Ini benda gaib. Benda gaib kita dituntut supaya beriman. Mana boleh kita fikir logik-logik begitu. Dia cuma bagi tahu, memang untuk kita beriman. Kalau dia mesti diketahui secara detail, Nabi dah bagi tahu mula-mula sekali. Tak payah awak bagi tahu, Nabi bagi tahu. Fatihah dia terbahagi pada dua. First part kita puji Allah, second part kita minta pada Allah. Dan Allah Ta'ala sendiri mengakuinya dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Hurairah, di mana Allah Ta'ala kata, qasamtus salah baini wa baina abdi qismatain. Aku bahagikan Al-Fatihah ni antara aku dan hamba-Ku kepada dua. Memang Fatihah ni tuan-tuan dia ada dua bahagi ya. Bahagi yang pertama kita puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu puji Allah lah ya. After that doa lah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Jadi first part kita puji Allah, second part kita minta pada Allah. Aku bahagi Fatihah ni antara aku dan hamba-Ku kepada dua. Idza qala 'abdi alhamdulillah rabbil alamin, aqulu hamidani 'abdi. Ya. Bila hamba-Ku berkata alhamdulillah rabbil alamin, aku berkata hamba-Ku telah memujiku. Sebab tu bila kita baca Al-Fatihah, especially dalam sembahyang, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita cakap, Allah Ta'ala jawab. Nabi kata begitu dalam hadis yang antara tersahih lah tentang Al-Fatihah. Ya. Kita sambung lagi, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Aqulu au qala Allah, aku berkata ataupun Allah Ta'ala berkata, asna alayya abdi, hamba aku memuji aku lagi. Jadi tadi first pujian, ni second pujian. Mana zikir kan? Zikir kan puji Allah. Ya. Zikir ni bukan sekadar menyebut nama Allah ya, tapi zikir ni memuji Allah, mengagungkan Allah, mensuci-sucikan Allah. Ya. Dan terbukti bukan hanya melalui praktikal Rasulullah. Ayat Quran sendiri kata begitu. Hamba-Ku memuji aku. Memang zikir ni memuji Allah. First pujian, second pujian, asna alayya abdi. Bila kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kata pula Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki, raja hari pembalasan. Ada dua bacaan. Satu Maliki Yaumiddin, satu Maliki Yaumiddin. Dua-dua applicable. Sebagai ulama pilih Maliki Yaumiddin, sebagai ulama pilih Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maksudnya yang menguasai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat ya. Maliki Yaumiddin kalau baca pendek maksudnya raja hari pembalasan. Dua-dua maksud tu betul lah. So, dua-dua ni ada qiraat yang muktabar, yang mutawatir. Berapa dah puji Allah tu? 3 kan? Kemudian kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puji Allah lagi tu. Engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami minta pertolongan. Ia satu bentuk pengakuan kepada Allah yang mana kita tak minta pada yang lain melainkan dengannya. Tauhid. Dan tidak ada benda yang lebih besar daripada tauhid. Sebab tu bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau yang aku sembah, engkau yang aku minta pertolongan, maka Allah Ta'ala jawab lagi. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hamba-Ku, maka mintalah apa yang dia mahu. Dan kita mengaku pada Tuhan kan, mu hak aku sembah, mu hak aku minta pertolongan. Maka Allah Ta'ala kata, mintalah. Minta. Kita pun minta lah, ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala kata lagi, li abdi ma sa'al. Minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis ya? Tak? Jadi every part of Al-Fatihah bila kita baca, Allah Ta'ala jawab. Sebab tu Al-Fatihah ni jangan disambung-sambungkan. Tidak haram. Ya. Dan tidaklah makruh di sisi sebagian ulama, walaupun sebagian memakruhkan. Tapi bolehlah kan. Tak menjadi satu kesalahan kalau kita sambung. Tapi kita miss lah. Ya tak? Pasal Allah Ta'ala jawab tu part by part. Sebab tu Nabi bila baca Al-Fatihah, Nabi tak baca terus. Kerana Nabi idza yaqra' Al-Fatihah yaqra'u ayatan-ayatan atau yaqta'u ayatan-ayatan atau kama qala. Nabi bila baca Al-Fatihah, Nabi baca ayat demi ayat. Nabi putuskan ayat demi ayat. Mana Nabi berhenti kat wakaf tu. Kata ulama kita antara Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ialah supaya ia dijawab oleh Allah. Dan Nabi kata, mu kata begini Allah Ta'ala jawab, mu kata begini Allah Ta'ala jawab.
Jadi Nabi practically Nabi pun buat begitulah. Nabi baca ayat-ayat. Part by part. Mana ada Nabi baca sambung je, tak ada. Tapi kalau nak baca tak salah, tapi tak afdal. Dan kita miss jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baik dan terbaik kita baca ayat-ayat. Memang ayat Quran ni kita bagusnya berhenti di setiap wakaf. Betul tak? Yang kita sebut sebagai wakaf tam. Dulu ada seorang ahli politik, tokoh lah kan. Saya sebut nama lah kan. Nama ni cerita tahun 2010-2011 itu. Dia mari ke Sungai Buloh bagi khutbah Jumaat. Kemudian ada imam kat sembahyang Jumaat. Dia balon baca Fatihah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya pun pendek apa. Tapi dia nak testing nafas tu rasanya. Lepas tu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya pun semayang masa tu di masjid tu pasal kita nak tokoh kan. Kita nak dengar lah ceramah dia. Biasa kalau tokoh turun di Sungai Buloh ni saya akan turun. Tokoh saya suka ke, tokoh saya tak suka ke, pasal seronok juga kan, turun lah tengok kan. Ya. After semayang, orang tanya kita, Ustaz, apa baca Fatihah panjang sangat? Direct baca. Okey je, saya kata boleh je. Itulah jawapan saya. Boleh, bukan tak boleh kan. Bukan satu isu yang besar pun, tak wajib pun kita baca ayat demi ayat. Tapi afdalnya begitu. Dan ada kelebihan yang tersendiri. Ya, jadi kita baca tu, baca part by part lah. Ayat by ayat itu lebih baik ya. Jolok kau Ustaz. Allah Ta'ala jawab macam mana? Orang semayang ni every moment. Every single minute orang semayang. Even every single second. Betul tak? Orang semayang ni all the times. 24 jam tuan-tuan. Tak miss orang semayang. Kita semayang isyak ni tadi. Sebab waktu isyak kita masuk waktu sekian-sekian. Lepas kita Thailand pula, lepas Thailand Myanmar pula, lepas Myanmar Filipin pula, nu pula satu dunia orang semayang dengan semayang wajib, dengan semayang fardu. Macam mana Allah Ta'ala nak jawab Akan Allah Ta'ala kerja dia jawab aja, tak ada kerja lain ada. Betul tak? Ini benda gaib. Ya. Benda gaib kita dituntut supaya beriman. Mana boleh kita fikir logik-logik begitu. Dia tak explain in detail. Dia cuma bagi tahu memang untuk kita beriman. Bagi tahu memang untuk kita beriman. Standard dia setakat tu aja. Kalau dia mesti diketahui secara detail, Nabi lah bagi tahu mula-mula sekali. Tak payah awak bagi tahu, Nabi bagi tahu. Sebenarnya Nabi akan cerita masa awak baca ni Allah Taala jawab begini. Tapi dah Nabi bagi tahu saja. Allah jawab. Tapi Nabi tak cerita more. Sebab ayat-ayat benda gaib memang begitu. Kita hanya disuruh beriman. Ya, dan tak disuruh kita fikir lebih-lebih. Tak payah nak fikir pun. Sebab itu pada zaman terawal, especially zaman Rasulullah dan para sahabat, apa-apa yang Nabi sebut, hatta yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berkaitan dengan dirinya dan hal-hal gaib yang lain, malaikat, ruh, ya, hatta iblis dan syaitan bahkan. Mana ada soal jawab? Tak ada. Kalau bab fiqh banyak soal jawab. Ibadat ni kan, banyak soal jawab tuan. Sahabat tanya Nabi jawab. Ada banyak perbincangan. Ya. Tapi benda gaib mana ada, sahabat tak tanya. Patut-patut sahabat tanya dah kan. Macam mana Rasulullah Tuhan nak jawab ya? Tak ada. Ya, pasal benda gaib. Jadi sebab itu antara cara kita nak khusyuk dalam sembahyang ialah kita baca, kita menghayatinya dan kita tahu ayat ni begitu, ayat ni begini based on nas yang diriwayatkan kepada kita.